Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Kerajaan sekali lagi berdepan dengan kritikan apabila pihak polis memanggil 13 mahasiswa untuk disoal siasat selepas menghadiri Himpunan Rakyat Benci Rasuah pada 25 Januari yang lalu. Perkara ini menimbulkan persoalan besar. Adakah kerajaan benar-benar menyokong kebebasan berhimpun atau sekadar berpura-pura sahaja? Jika sebelum ini pemimpin kerajaan hari ini pernah melaungkan perjuangan kebebasan bersuara dan reformasi, mengapa tindakan terhadap mahasiswa ini seolah-olah bercanggah dengan prinsip yang mereka sendiri perjuangkan? Parti Ikatan Demokratik Malaysia ataupun MUDA menyelar tindakan ini sebagai satu bentuk intimidasi terhadap mahasiswa yang hanya mahu menuntut reformasi yang tulen. Mereka mendakwa kerajaan sekarang tidak konsisten dengan pendirian mereka terhadap demonstrasi aman. Beberapa hari lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan penuh yakin menyatakan bahawa beliau tidak ada masalah dengan Himpunan Rakyat Benci Rasuah. Menteri Dalam Negeri juga memberi jaminan bahawa himpunan ini dibenarkan. Tetapi hari ini, 13 mahasiswa dipanggil polis hanya kerana mereka turun ke jalan menuntut reformasi tulen. Kata kenyataan dari MUDA. MUDA turut mengingatkan bahawa pemimpin kerajaan hari ini sendiri pernah menjadi mangsa tindakan serupa semasa mereka berada di blok pembangkang. Mereka pernah diburu, disiasat, malah ditahan kerana menyuarakan ketidakpuasan hati terhadap kerajaan sebelum ini. Malah dalam sejarah politik negara, tidak sedikit pemimpin yang kini berada dalam kerajaan pernah merasai pengalaman pahit ditekan oleh pihak berkuasa ketika mereka cuba untuk memperjuangkan hak rakyat. Bagaimanapun apabila mereka kini berada dalam kedudukan kuasa, mereka seolah-olah melupakan prinsip yang mereka sendiri perjuangkan sebelum ini. Persoalan besar pun timbul, mengapa mahasiswa yang memperjuangkan isu integriti dan ketelusan menjadi sasaran siasatan polis? Adakah mereka ini lebih berbahaya daripada golongan yang dituduh terlibat dalam rasuah berbilion ringgit? Adakah pihak berkuasa lebih pantas bertindak terhadap mahasiswa yang hanya mahu menyuarakan kebimbangan mereka tentang rasuah berbanding dengan mereka yang terlibat dalam skandal kewangan yang merugikan negara? Jika benar kerajaan Madani ini ingin menegakkan prinsip keadilan dan keterbukaan, mengapa tindakan sebegini diambil terhadap mahasiswa yang hanya mahu melihat negara ini bebas daripada rasuah? Keadaan ini mengingatkan kita kepada pelbagai perhimpunan yang berlaku sebelum ini, di mana rakyat turun ke jalan untuk menyuarakan pendapat mereka. Jika kita melihat kembali, sejarah demonstrasi di Malaysia tidak kira dari era reformasi 1998, perhimpunan bersih hingga kepada demonstrasi menuntut keadilan ekonomi, semuanya mempunyai satu persamaan, iaitu tekanan daripada pihak berkuasa. Apakah ini petanda bahawa kerajaan yang ada sekarang sedang mengulangi kesilapan yang pernah mereka sendiri kecam dahulu? Lebih membimbangkan, tindakan polis memanggil mahasiswa ini boleh dianggap sebagai satu bentuk intimidasi terhadap golongan muda yang berani bersuara. Apabila mahasiswa dipanggil untuk siasatan hanya kerana mereka menghadiri perhimpunan aman, ia memberikan isyarat jelas kepada masyarakat bahawa sebarang bentuk protes boleh membawa kepada tindakan daripada pihak berkuasa. Apakah ini bermakna kerajaan mahu menghalang suara mahasiswa dan rakyat daripada terus lantang menentang penyelewengan? Jika ini berterusan, ia hanya akan mencipta suasana ketakutan dalam kalangan rakyat yang mahu memperjuangkan keadilan. Pada masa yang sama, kita juga perlu melihat dari mana suara reformis dalam kerajaan hari ini. Ramai dalam kalangan mereka yang kini memegang jawatan tinggi dalam kerajaan pernah melaungkan slogan reformasi dan perubahan. Mereka pernah berjanji akan mempertahankan kebebasan bersuara dan hak rakyat untuk berhimpun. Namun, dalam isu ini, suara mereka seolah-olah telah hilang.
Adakah mereka kini lebih selesa dengan kedudukan mereka dalam kerajaan sehingga sanggup menutup mata terhadap tindakan yang bertentangan dengan apa yang mereka perjuangkan sebelum ini? Tindakan ini juga boleh membawa implikasi buruk kepada kerajaan sendiri. Apabila mahasiswa dan rakyat melihat bahwa kerajaan semakin jauh daripada prinsip yang mereka laungkan, kepercayaan terhadap kerajaan akan semakin terhakis. Ini bukan sekadar soal politik, tetapi soal kepercayaan rakyat terhadap janji reformasi yang dicanangkan sebelum pilihan raya. Jika kerajaan tidak mengambil langkah untuk membetulkan keadaan, ia mungkin akan mencetuskan lebih banyak ketidakpuashati dalam kalangan rakyat, terutamanya generasi muda yang semakin sadar tentang hak mereka. Lebih mengejutkan, kerajaan hari ini masih menggunakan undang-undang yang sama yang mereka pernah kecam sebelum ini untuk menekan suara rakyat. Akta-akta yang pernah dikatakan zalim dan menekan kebebasan bersuara masih lagi digunakan. Apakah ini menunjukkan bahwa kerajaan sebenarnya tidak pernah berniat untuk melakukan perubahan yang sebenar? Atau adakah semua janji reformasi yang dicanangkan sebelum ini hanyalah sekadar retorik politik? Isu ini juga membawa kepada satu persoalan penting. Apakah kerajaan benar-benar mahu menghapuskan rasuah atau mereka hanya mahu mengawal naratif tentang isu ini? Jika mereka benar-benar komited untuk melawan rasuah, mereka sepatutnya memberi galakan kepada mahasiswa dan rakyat untuk terus bersuara menentang korupsi. Sebaliknya, apa yang kita lihat adalah usaha untuk menyekat suara mereka. Ini menimbulkan persoalan sama ada kerajaan hanya mahu menggunakan isu rasuah sebagai modal politik semata-mata tanpa benar-benar mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat dalam skandal besar. Pada akhirnya, isu ini bukan sekadar tentang 13 mahasiswa yang dipanggil polis. Ini adalah soal prinsip demokrasi, kebebasan bersuara, dan kesungguhan kerajaan dalam menegakkan keadilan. Jika tindakan seperti ini terus berlaku, tidak mustahil kepercayaan rakyat terhadap kerajaan akan semakin luntur. Mahasiswa sebagai golongan muda yang bakal menjadi pemimpin masa depan tidak seharusnya ditakut-takutkan hanya kerana mereka mahu memperjuangkan kebenaran. Adakah ini sekadar satu insiden terpencil atau petanda bahwa kerajaan semakin jauh daripada semangat reformasi yang mereka janjikan? Apakah ini satu isyarat kepada rakyat bahwa kebebasan bersuara tidak lagi dihormati seperti yang dirancang dalam manifesto pilihan raya mereka? Apakah pendapat Anda? Adakah kerajaan benar-benar berpegang kepada prinsip demokrasi atau mereka hanya mahu menutup suara rakyat? Kongsikan pandangan Anda dan ulaskan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Currents via MY untuk lebih banyak analisis isu terkini. Sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua.